Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam biru warna. Saya Faizah binti Muhammad Ali, pelajar semester 4 dari Pusat Pengajian Pendidikan dan Bahasa Moden, ingin berkongsi kepada audiens MyStage Online sekalian berkaitan tentang satu isu kesihatan yang bertajuk tidur lewat, punca, kesan dan cara untuk kita mengatasinya. Sebagai mukadimah, setiap daripada kita mengetahui bahawa tidur yang mencukupi adalah sangat penting untuk kesihatan tubuh badan. Namun masih ramai yang memandang ringan tentang perkara ini. Biarpun disarankan oleh pakar kesihatan untuk tidur selama 7 hingga 8 jam sehari, namun mungkin disebabkan oleh kesibukan rutin kerja ataupun tanggungjawab kepada keluarga, menyebabkan ada segelintir daripada kita yang hanya dapat tidur selama 4 hingga 5 jam dalam sehari. Saya yakin dan percaya pada ketika ini ramai yang tersengih dan terkenangkan tabiat diri sendiri sepanjang tempoh PKP dilaksanakan. Ramai daripada kita yang sering berjaga malam, memandangkan banyak masa kosong tidak terluang, tetapi seandainya dimanfaatkan sebaiknya, sebenarnya ada banyak perkara berfaedah yang boleh kita lakukan. Terdapat satu kajian yang dijalankan oleh Nielsen Company Malaysia mengenai tinjauan tidur ke atas 500 rakyat Malaysia, mendapati sebanyak 70% daripada rakyat dalam negara ini mengalami masalah tidur adalah disebabkan oleh tekanan, keresahan dan kemurungan. Malah, tinjauan ini juga mendapati bahawa faktor menghabiskan banyak masa bersama gadget dan telefon menduduki tempat kelima teratas sebagai faktor penyebab rakyat di negara ini mengalami masalah untuk tidur. Tambahan pula, pada musim PKP sekarang ramai yang menghadapi masalah untuk tidur lebih awal. Lebih-lebih lagi kita sebagai mahasiswa, tanggungjawab untuk kita menyiapkan tutorial, tugasan, kerja-kerja organisasi dan kelab menyebabkan sukar untuk kita tidur lebih awal. Tetapi ada juga yang terikat dengan gadget seperti telefon bimbit, tablet, laptop dan alat-alat peranti yang lain. Mungkin melayari media sosial ataupun chatting dan sebagainya. Terdapat banyak bukti dan kajian yang menunjukkan bahawa tidur yang tidak mencukupi akan mengundang pelbagai masalah kesihatan. Pertama, tidur yang tidak mencukupi akan mengakibatkan kegemukan ataupun obesiti. Seorang pakar kedoktoran iaitu Dr. John Sneason mengatakan bahawa sel lemak badan akan menghasilkan satu hormon yang dikenali sebagai leptin, iaitu berfungsi untuk menutup selera makan demi mengekalkan berat badan yang ideal. Namun, sekiranya seseorang itu tidak cukup tidur, maka tahap leptin akan meningkat dan ia akan menambah selera makan. Dalam pada waktu yang sama, satu hormon yang disebut sebagai ghrelin akan menaikkan selera makan. Kedua, tidur yang tidak mencukupi akan mengurangkan ingatan jangka panjang. Gangguan terhadap tidur akan membawa perubahan kepada struktur otak berdasarkan satu kajian melibatkan imbasan otak mendapati mereka yang kurang tidur memiliki otak yang lebih kecil dan mengecut berbanding mereka yang cukup tidur. Bukan itu sahaja, mereka juga berkemungkinan untuk menghadapi masalah kognitif dan penyakit-penyakit lain seperti Alzheimer. Kesan seterusnya ialah golongan ini berkemungkinan untuk menghadapi masalah kardiovaskular, sebagai contoh tekanan darah tinggi, serangan jantung, malah strok. Hal ini dapat dibuktikan melalui kajian pakar perubatan yang mengatakan kurang tidur akan meningkatkan tekanan dan menyebabkan jantung akan berdegup lebih kencang. Oleh itu, antara cara untuk mengatasi masalah kesukaran untuk tidur yang saya berkongsikan ialah yang pertama, kita harus mengamalkan makan malam sebelum waktu maghrib, iaitu sekitar pukul 7 hingga ke pukul 8 malam. Mengapa? Kerana seseorang individu memerlukan sekurang-kurangnya 4 jam untuk memproses makanan. Selain itu, tidur dalam keadaan gelap juga dapat membantu kita untuk mendapatkan tidur yang lebih berkualiti. Pastikan lampu ditutup sebelum kita bersiap sedia untuk tidur. Dan sekiranya anda tidak selesa dalam keadaan gelap, sekurang-kurangnya pasang lampu seminima dan semalap mungkin. Seterusnya, kurangkan penggunaan gadget sebelum tidur dan kalau boleh elakkan pengambilan minuman berkafein seperti kopi ataupun minuman bergula yang lain kerana ia boleh mengganggu fungsi otak. Sekadar itu sahaja perkongsian saya pada kali ini.
Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada semua dan selamat menjalani tempoh PKP yang masih berbaki. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.